Recording is on. Recording is on. Saya di sini sebagai pendengar. Jadi pertama mengucapkan terima kasih kepada Sari yang sudah hadir di platform JCE. Lagi ini sudah banget ya. Jadi temannya Sari jadi pertamanya saya sangat lagi yang sudah hadir di platform JCE ini menjalankan kita berdua. Jadi insyaallah malam ini kita akan membincangkan satu topik, yaitu topik yang saya rasa sangat relevan dan sangat panas yang orang tengah bincangkan sekarang, iaitu isu berkaitan tadi. Dengan jelasnya lagi topik utama kita pada malam ini ialah Palestin. Baiklah, sebelum saya nak terus kepada diskusi kita pada malam ini, saya nak memperkenalkan panel kita. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Abang. Alhamdulillah, khabar baik. Ada 8 orang Yang saya ajaklah masa sesi Jun Ustaz. Sesi Jun saya Ustaz. belajar Pengajar Islam.
Sesi Jun Islam. Ya. Ya. Masa tu semua online kan? Ya, online. Line tak bagus ya? Saya punya suara clear? Clear Ustaz. Clear Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Mana kawan-kawan lain ni? Saya punya line warna merah. Apa tak cantik line ni? Nak tak pakai Google Meet merah. Oh merah. Ini saya apa? Kenapa tak guna Google Meet?
Kami tak reti Ustaz nak record Google Meet tu. Sini ada juga record. Sebab GC ni dia delay sikit ya. GC berapa maksimum partisipan? Ustaz, kita boleh start ke? Saya serah pada ni lah. Pada urus dia. Saya follow Okay lah, kita start lah sebab takut masa lagi. Tak berapa ramai student yang patut ada. Apa dia Ustaz? Satu kelas kan patut ada. Ke macam mana? Oh tu lah, sepatutnya macam tu lah. Tapi tak tahu lah Ustaz. Saya pun dah buat promotion lah. Tu lah. Tak apalah kalau ini ada yang ada, kita sembang santai-santai lah. Okay. So, kita start lah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Syairah binti Abdul Alim. Saya di sini sebagai moderator dalam forum kita pada malam ini. Jadi pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir di platform GC ini bagi menjalankan forum kita pada malam ini. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan membincangkan satu topik, iaitu topik yang saya rasa sangat relevan dan sangat panas yang orang tengah bincang sekarang ni, iaitu isu berkaitan dengan Palestin. Jadi dengan lebih jelasnya lagi, topik utama kita untuk forum pada malam ni ialah Bangkit Palestin. Baik, dan sebelum saya nak terus ke diskusi kita pada malam ni, saya nak memperkenalkan panel kita pada malam ni, iaitu Ustaz Muhammad Azli bin Adnan. Untuk makluman anda, Ustaz Azli merupakan pensyarah di Politeknik Syed Sirajuddin dan beliau memiliki ijazah sarjana usuluddin. Beliau sudah berkhidmat selama 28 tahun dalam perkhidmatan pendidikan, iaitu beliau berpengalaman mendidik di sekolah, kolej komuniti dan politeknik. Baiklah, sebelum saya terus pergi kepada soalan, saya nak cerita flow kita pada malam ni. Flow kita pada malam ni, kita ada 2 pusingan yang mana saya akan tanya soalan lah kepada panel dan pada pusingan tu. Dan lepas pusingan tu, kita ada sesi soal jawab bersama para penonton di platform kita pada malam ni. Okey, kalau ada soalan boleh tanya di ruang chat atau buka mikrofon untuk bercakap. Dan selepas itu kita akan diskusi lah. Baik, dan juga sebelum saya terus pergi kepada soalan untuk panel kita, saya nak ceritakan sedikit apa sebenarnya objektif untuk diskusi pada malam ni. Jadi antara objektif yang kita nak bincangkan ni adalah kita nak memberi penjelasan yang jelas mengenai isu topik yang akan dibincangkan ini. Yang kedua, kami nak terangkan dalam kita nak memahami ataupun kita nak membuat perubahan di bumi ni, kita kena memahami realiti lah.
Dan untuk memahami realiti, kita kena tahu untuk berhadapan dengan realiti. Dan kalau kita nak berhadapan dengan realiti, maka kefahaman tu perlu adalah. Sebab itu kita buat diskusi pada malam ni. Baik, saya rasa itu saja objektif yang saya boleh cerita. Baik, tanpa mengelengahkan masa lagi, kita akan terus bergerak kepada diskusi kita pada malam ni. Baiklah Ustaz Azli, Ya, saya. sebenarnya apakah punca ketegangan yang berlaku pada waktu ini di Palestin? Boleh Ustaz terangkan untuk kami? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, terima kasih kepada saudari moderator Amirah. Seterusnya ex-student saya sesi Jun 2020. Khabar semua sihat nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Ada suara lelaki tu. Tapi tak nampak muka. Tunjuklah suara lelaki lelaki tu. Kenapa nak malu pula? Tunjuklah. Baik. Berkait dengan soalan yang dikemukakan tadi, saya nak bercerita sikit tentang latar belakang ataupun senario yang berlaku di sekitar Palestin ataupun di sekitar negara-negara Teluk. Asas perbincangan kita, saya nak sebut satu firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya, tidak sesekali kaum Yahudi dan Nasrani redha dan menerima kita semua umat Muhammad SAW ini selagi kita tak join atau tak ikut cara hidup mereka ataupun budaya mereka ataupun tamadun mereka ataupun apa-apa yang mereka bawa. Ini persoalan pertama, punca berlakunya pergeseran ataupun peperangan. Sampai bila-bila pun takkan selesai. Sebab pertembungan ini dia sudah terpahat atau direkodkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim. Jadi mau tak mau kita kena terima. Sampai bila pun tiada genjatan senjata ataupun perdamaian dan seumpamanya. Tetap menjadi seteru dan tetap berbunuh-bunuhan dan tetap berlaku peperangan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menyorot sejarah, sebenarnya ada beberapa terma atau beberapa terminologi yang kita kena faham. Satu, dipanggil Bani Israel. Yang kedua, Yahudi. Yang ketiga, Zionis. Ketiga-tiganya adalah berbeza. Dan ayat tadi pula menyebutkan pula tentang Nasrani, iaitu satu kaum yang kini dipanggil Kristian. Namun begitu kita kena faham, Israel yang sekarang ini tidak sama dengan Bani Israel yang dahulu. Asal Bani Israel, dia datang daripada keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ni ada 12 orang anak lelaki. Dan bakinya ada beberapa orang anak perempuan. Dalam 12 anak lelaki ni, ada beberapa orang yang telah diangkat menjadi Nabi. Siapa tahu? Siapa dia? Amirah. Tahu tak? Yang pertama, Nabi Yusuf. Nabi yang handsome tu.
Dia anak dari ibu lain. Ada pun lelaki handsome ni. Dia anak dari ibu lain. Merupakan seorang Nabi. Kemudian ada seorang lagi yang tak pasti sama ada Nabi ataupun seorang yang bertaraf soleh atau mempunyai karamah, namanya Sama'un. Dan yang ketiga, yang dianggap sebagai pengasas kepada golongan Yahudi ni dipanggil Yahuza. Kita kena ingat juga bahawa 10 orang di kalangan adik-beradik Nabi Yusuf ini pernah melakukan satu pakatan jahat ingin membunuh Nabi Yusuf yang membuang baginda ke dalam perigi buta atau perigi yang tak ada air. Tapi diselamatkan oleh Allah SWT dan akhirnya menjadi golongan antara golongan pembesar ketika itu. Jadi niat jahat tu lama dah ada di dalam hati orang Yahudi ni. Lebih-lebih lagi susul galungnya daripada Yahuza yang melahirkan bangsa Yahudi, dan akhirnya mereka, nak pendek cerita, mereka telah menjadi manusia yang seolah-olahnya manusia terbaik di dunia. Sebab mereka ni ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Kitab-kitab itu semua diturunkan ke Bani Israel. Dan kebanyakan nabi-nabi daripada Bani Israel. Dan Yahudi ni daripada Bani Israel. Jadi semuanya beranggap bahawa mereka adalah bangsa yang mulia. Kaum lain adalah kaum yang hina, kaum yang boleh anggap sebagai binatang. Kemudian lahir pula Zionis. Zionis ni adalah satu golongan berasaskan politik yang mempunyai agenda yang jahat untuk mengukuhkan lagi kedudukan bangsa Yahudi ni di muka bumi. Pernah suatu cerita disebutkan dalam kerajaan Uthmaniyah. Waktu itu kerajaan Uthmaniyah menguasai hampir 2/3 dunia. Ada seorang wakil daripada bangsa Yahudi mohon kepada Sultan Abdul Hamid untuk mendapatkan satu kawasan atau satu negara yang menjadi milik kepada Yahudi. Tetapi ditolak oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid kerana gerakan konspirasi atau pakatan jahat untuk membina satu kerajaan atau satu negara haram Israel telah dihidu oleh Khalifah. Akhirnya wakil tersebut telah dihalau dari istana dan sesekali tidak dibenarkan menjejaki istana kerana ada suatu pakatan jahat. Yang akhirnya terzahirlah bendera Israel yang kita lihat sekarang. Ada 2 line di atas, satu di atas, tu di bawah. 2 line. 2 line tu menunjukkan itulah satu kuasa baru namanya Israel, the Great Israel, yang akan diwujudkan di Palestin. Yang kedua, mengapa mereka sasarkan Palestin? Mereka sasarkan Palestin kerana Palestin ini banyak sejarah kehebatannya yang tersendiri, dan mereka kata Palestin adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa Yahudi. Jadi mereka mau tidak mau kena ambil dengan apa cara sekalipun. Sedangkan dalam peta asalnya tiada negara Israel ketika itu. Tetapi setelah berlakunya peperangan dunia yang pertama, apabila kerajaan Uthmaniyah kalah, maka mereka telah membuat pakatan dan mewujudkan negara haram
Israel yang tertegak sampai hari ini. Jadi itu lebih kuranglah senario latar belakang bagaimana timbulnya persengketaan ini, peperangan ini, dan sebenarnya tiada jalan kesudahan. Sehingga turunnya Dajjal. Bila sebut Dajjal ni, orang Yahudi menganggap Dajjal sebagai, ataupun dalam bahasa Yahudi dipanggil Masihiyah, sebagai penolong, pembantu dan pemimpin mereka. Tapi orang Islam menganggap Masihiyah ini, Dajjal ini sebagai orang kafir atau mewakili ikon jahat. Di situ terdapat dua makna yang bertembung. Satu kata, Yahudi kata dia baik, dia pemimpin menyelamatkan dunia. Islam berkeyakinan dia adalah musuh Allah yang diturunkan untuk merosakkan alam. Jadi di situ pun boleh berlakunya pertembungan yang sangat besar, bagaikan langit dengan bumi, #tak boleh bertembung. Tak boleh bertemu. Bertemu aja ada masalah. Sebab satu negatif, satu positif. Wallahu a'lam. Faham tak? Faham Ustaz? Faham. Baiklah. Baiklah, terima kasih Ustaz Azli atas jawapan yang saya rasa yang cukup ringkas tentang penerangan apakah punca ketegangan yang berlaku pada waktu ini di Palestin. Seterusnya, saya akan serahkan kepada moderator umum yang lain untuk bertanyakan soalan selanjutnya. Silakan. Terima kasih atas perkongsian dan jawapan sebentar tadi Ustaz. Nama saya Nurul Hafsah. Saya sebagai moderator umum. Soalan saya ialah apakah benar wujud kebangkitan rakyat Palestin yang tinggal di kawasan Tanah Haram Israel? Boleh Ustaz jelaskan? Baik. Kebangkitan memang akan berlaku sampai tercetusnya peperangan yang besar. Pertemuan di antara Islam dan kafir secara terbuka, peperangan secara besar-besaran, blok Islam dengan blok Yahudi. Jadi kebangkitan ini akan terus berlaku, akan terus berlangsung sampai bila-bila, sehingga turunnya Dajjal, sehingga turunnya Imam Mahdi, dan sehingga umat Islam berjaya menguasai kembali dunia, membawa keamanan dengan kepimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Jadi jawapannya, kebangkitan ini sudah pasti akan berlarutan dan bersinambungan sampai bila-bila, dan ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Tapi yang pasti di penghujung peperangan nanti, umat Islam akan menang. Umat Islam akan menguasai dunia kembali. Wallahu a'lam. Itu jawapan saya. Hello. Ada mic tak? Terusnya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Ustaz sebentar tadi. Saya Aina Syakira binti Aziz. Soalan saya, ada video atau gambar yang tular mengatakan bahawa wujud bantuan daripada tentera Turki dan Jordan. Adakah itu benar atau sebaliknya? Boleh Ustaz terangkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi bantuan ni, sebenarnya bermacam-macam bantuan yang datang ke rakyat Palestin dalam bentuk
persenjataan, dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, dalam bentuk bekalan-bekalan kehidupan yang mereka dibantu secara langsung ataupun tidak langsung atas faktor kemanusiaan, atas faktor saudara si-Islam, atas faktor kepedulian kepada apa yang menimpa mereka. Sebab lebih 50 tahun mereka bertembung, bergelumang dan menerima banyak perkara yang melibatkan kematian, kemusnahan, kerosakan, bom, kezaliman, macam-macam yang diwujudkan oleh Israel. Jadi kita pun tak pasti bantuan tu datang daripada mana. Cuma yang pasti bantuan itu memang datang bagi orang yang memerlukan. Rakyat Palestin memang memerlukan. Jadi mereka dibantu. Kemudian di Palestin dia ada tentera-tentera yang di bawah Al-Qassam, di bawah Hamas, yang juga mempunyai persenjataan yang canggih juga. Dan mempunyai tentera-tentera yang terlatih juga. Buktinya, waktu dalam lebih kurang 11 hari, Israel mengganyang Palestin, tiba-tiba serangan daripada Hamas dan Al-Qassam ni tidak mampu ditangkis atau tidak mampu dipertahankan oleh Iron Dome. Iron Dome ni adalah senjata penangkis yang terhebat di dunia lah. Mereka tak mampu nak menangkis kerana peluru berpandu yang dihantar ke Tel Aviv tu terlalu banyak. Dari segi kos memang tinggi. Memang tinggi peluru penangkis yang akan menangkis peluru pandu tu. Memang tinggi. Jadi akhirnya Israel tak mampu nak cover bajet untuk menangkis serangan tersebut. Kita pun tak pasti di pihak Israel tu berapa ramai yang sebenarnya mati atau berapa banyak kerugian yang mereka telah terima. Cuma laporan banyak menyatakan tentang suasana di Palestin. Jadi kita tak pasti mana info yang tepat. Cuma yang kita pasti serangan sudah mula digeruni oleh Israel dengan senjata-senjata yang canggih, yang banyak dan sudah mampu untuk menembusi kekuatan Tel Aviv. Sudah pasti bantuan tu datang daripada negara-negara luar. Itu saja ulasan saya. Wallahu a'lam. Okay, seterusnya soalan dari saya Nur Amira. Ada kenyataan pengguna media sosial yang berpendapat bahawa Palestin tidak seharusnya membalas keganasan. Dengan keganasan, apa pandangan Ustaz tentang kenyataan tersebut? Palestin tidak harus membalas dengan kejahatan. Ulang semula. Keganasan. Keganasan. Statement tu terlalu umum. Dalam konsep peperangan ni, terutama peperangan dalam zaman moden ni, kita tak pasti bagaimana kita nak mengelakkan kerosakan yang besar. Sebab satu peluru berpandu yang dihantar, katakan ke satu sasaran, belum tentu dia tepat ke sasaran yang sepatutnya. Tapi kita perlu ingat, senjata-senjata baru ini boleh dihantar secara tepat melalui sistem satelit dan satu cara
yang boleh fokus kepada mana-mana bangunan, pada mana-mana kawasan atau pada mana-mana orang. Jadi kita tidak boleh menerima bahawa Palestin juga melakukan keganasan kepada tentera Israel ataupun rakyat Israel. Kerana kalau kita lihat back to basic, kembali kepada asal, Palestin tu tanah kita, tanah rakyat Palestin, rumah mereka. Jadi adakah satu kesalahan tuan rumah nak ambil balik tanah atau nak ambil balik rumah dengan cara yang sesuai? Secara PBB tak jalan, secara kerjasama tak jalan, secara diplomatik tak jalan. Jadi tiada pilihan melainkan dengan menggunakan istilahnya peperangan. Tiada pilihan. Danlah rakyat Palestin ini satu rakyat atau bangsa yang tidak mempunyai kekuatan yang tersendiri. Mereka bertempur pun secara baling batu kalau rakyat merahim biasa tu. Peluru hanya dimiliki oleh tentera yang tertentu. Tapi Israel datang ataupun Zionis ini datang dengan senjata yang lengkap, dengan pakaian yang lengkap. Jadi tidak timbullah istilah keganasan tidak wajar digunakan oleh rakyat Palestin untuk menentang tentera Israel. Wallahu a'lam. Baik. Pelajar lelaki. Okey, terima kasih Ustaz atas ulasan tersebut. Nama saya Nurul Husna binti Muhammad Saidi. Soalan saya, apakah usaha boikot untuk memberi kesan secara langsung kepada ekonomi terutamanya bagi produk yang menyokong Israel? Ini salah satu cara lah yang dirasakan sesuai untuk memberikan tekanan kepada pihak Israel. Banyak produk-produk mereka yang mempunyai coding yang tertentu boleh dijadikan sebagai bahan sasaran untuk memberikan tekanan. Kerana setakat PBB keluarkan arahan, belum dapat lagi untuk meredakan ketegangan yang berlaku di sana. Israel ni akan tunduk dan akur apabila ada arahan daripada USA. Kalau ada arahan daripada bapa dia, dia memang boleh on. Memang boleh jalan. Tapi kalau sekadar pemboikotan ataupun sekadar kecaman, belum dapat lagi. Jadi boikot ni merupakan salah satu metod lah yang diguna pakai untuk menunjukkan tanda protes atau nak menunjukkan tanda tidak setuju atau nak menunjukkan tanda perlu mendapat respon yang secepatnya daripada pihak Israel bahawa dunia sedang mengecam mereka. Itu pun antara salah satu cara gencatan senjata boleh berlaku setelah 11 hari Israel melancarkan serangan ke Gaza ataupun ke Palestin. Ada dia punya kesan langsung. Dan mereka terasa dia punya bahan tekanan tersebut. Dan kalau satu dunia boikot macam pernah berlaku ketika Presiden Perancis membenarkan kaligrafi yang menghina Nabi Muhammad SAW dikeluarkan, maka segala produk Perancis telah diboikot dan dikeluarkan daripada kedai-kedai, menyebabkan Presiden Perancis merayu kepada dunia, terutama dunia Arab, supaya menarik balik boikot tersebut. Itu kuasa boikot sebenarnya. Ada dia punya signifikan dan ada kesesuaiannya dan ada kewajiban
untuk dilaksanakan dalam dunia moden sekarang. Termasuk juga bentuk-bentuk serangan menggunakan cyber ataupun menggunakan media sosial. Koyak kan? Hashtag koyak. Itu pun satu istilah yang menyebabkan orang Israel faham, oh istilah koyak ni maksud dia. Ada dia punya tekanan yang kuat menyebabkan mereka sudah berfikir satu kejahatan senjata atau bersetuju dengan kejahatan senjata yang diusahakan oleh Mesir. Wallahu a'lam. Terusnya, tutup muka semua. Tinggal seorang tinggal Husna seorang Terus, saya dah habis dah. Dah habis kau? Maafkan saya line kacau. Dah habis dah. Okey. Teruskan Mira. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz Azli atas penerangan yang sangat jelas terhadap soalan-soalan yang diajukan oleh moderator umum kita tadi. Dan saya harap ini dapat memberi pencerahan kepada mereka yang sedang bersama kita dalam forum kita pada malam ini. Baik, sekarang kita sudah tamat untuk pusingan pertama. Seterusnya, kita akan bergerak untuk pusingan terakhir, iaitu soal jawab bersama penonton-penonton kita pada malam ni. Baiklah, sesi soal jawab ni saya beri ruang dan silakan untuk mana-mana penonton bertanyakan soalan kepada Ustaz Azli melalui chat atau membuka mikrofon anda. Silakan. Ustaz, saya nak tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syazani bin Amiruddin. Muhammad Syazani. Syazali, okey, teruskan. Jika benar Israel hendak mengapukan Hamas, mengapa mereka tidak mahu menentang mereka secara berhadapan? Ini soalan yang bagus ni. Terima kasih Syazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat latar belakang peperangan yang berlaku di antara Israel dan rakyat Palestin, keseluruhannya adalah peperangan bukan secara terbuka. Dia peperangan secara jarak jauh. Yang boleh kita buat beberapa kesimpulan. Pertama, Israel belum bersedia untuk bertempur secara terbuka memandangkan keliling mereka adalah majoritinya adalah umat Islam. Kalau dilancarkan peperangan secara terbuka, seluruh umat Arab akan turun membantu rakyat Palestin. Yang pasti Israel akan tumpas. Satu. Yang kedua, bila peperangan terbuka dilaksanakan, maka Israel memerlukan kekuatan tentera yang ramai.
Lebih-lebih lagi bila bertempur di kawasan padang pasir yang gersang dan berbukit bukau. Mereka tiada pengalaman dan tiada kemahiran bertempur secara terbuka di suasana padang pasir. Pasti mereka akan kalah. Yang ketiga, teknik yang terakhir mungkin mereka akan gunakan secara berhadapan. Cuma pada masa ini mereka gunakan secara jarak jauh agar orang Palestin secara tidak langsung akan beransur-ansur keluar dan meninggalkan tempat mereka dan diambil alih oleh rakyat Zionis. Jadi itu merupakan strategi-strategi yang mereka gunakan. Dan yang terakhir, belum ada arahan daripada USA untuk bertempur secara terbuka. Jadi mereka nak menyelamatkan diri, nak menyelamatkan harta, nak menyelamatkan nyawa, nak menjadikan suasana itu lebih mudah mereka mengambil alih tanah Palestin, maka digunakanlah peperangan secara jarak jauh. Kalau berhadapan, ada kajian menunjukkan mereka akan kalah teruk. Sebab mereka berperang untuk menang. Tapi rakyat Palestin berperang untuk menang satu. Kalah menang pun menang. Kalau kalah pun menang sebab mereka nak mati syahid. Jadi mereka kalah dalam menang, tapi Israel menang dalam kalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, terima kasih jawapan kepada Ustaz Azli tadi. Terima kasih juga kepada penonton yang bertanyakan soalan itu tadi. Saya rasa itu sahaja soalan yang boleh kita bincang dalam pusingan soal jawab bersama penonton. Oleh kerana kita kesuntukan masa, saya minta maaflah kepada yang tak sempat bertanya. Baik, sekarang kita sudah selesai sesi soal jawab. Saya nak minta Ustaz Azli untuk buat rumusan tentang kita punya diskusi pada malam ni. Mungkin dalam 2 ke 3 minit insyaAllah. Baiklah, silakan Ustaz Azli untuk rumus. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan atau rumusan, yang pertama, pertembungan di antara Israel dan rakyat Palestin ini adalah pertembungan yang sudah dirakamkan dalam Al-Quranul Karim dan akan berlanjutan sampai hari kiamat. Tiada jalan kesudahan atau tiada jalan penutup kecuali pertempuran yang secara terbuka. Ia akan berlaku di akhir zaman. Yang kedua, pertembungan dan pertempuran ini dia bukan melibatkan dua negara. Tapi dia melibatkan pertembungan dari segi akidah. Israel Zionis yang berpegang kepada keyakinan yang salah dan sesat, tetapi kita umat Islam berpegang teguh kepada keyakinan yang betul dan sahih. Sudah pasti bertembunglah di antara hak dan batil. Dan yang ketiga, apa yang boleh kita bantu adalah cuba kita memenuhi tuntutan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan solat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ada dua kekuatan yang kita kena bina sekarang. Pertama, sabar, dan kedua, solat. Begitu juga peperangan kita sekarang dengan COVID. Kita kena banyak bersabar dan banyak bersolat. Sabar ni banyak benda. Kalau tak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah. Sabar.
Kalau keluar rumah dengan banyak SOP, sabar. Ada dugaan yang berlaku, sabar. Ramai yang kena buang kerja, ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang macam-macam perkara, sabar. Dalam waktu yang sama, tolong bersolat. Mantapkan solat bersama-sama sabar. Jangan makin diduga kita, makin kita buat benda yang tak sepatutnya. Makin duduk rumah, makin kita santai-santai dan buat kerja yang tidak berfaedah dan sia-sia. Buat solat berjamaah di rumah, baca Quran, zikir, selawat, kawal diri, banyak muhasabah, banyak bertaubat. Ini antara ramuan yang perlu kita laksanakan dalam pertempuran kita bersama COVID. Allah tak hantar peluru, tapi Allah hantar satu virus yang tak nampak lagi bahaya daripada peluru Israel. Dan mati beratus-ratus orang semenjak 2 menjak sekarang. Jadi itu lebih kurang saya punya rumusan dan kesimpulan. Terima kasih kepada pihak penganjur kelas DSK 3B dan sama-sama kita berdoa supaya Allah angkatlah COVID-19 ni daripada bumi Malaysia dan kita kembali kepada kehidupan yang normal. Wallahu a'lam. Bodoh Syam. Baiklah, terima kasih Ustaz Azli atas rumusan dan diskusi kita pada malam ini. Dan saya sebagai moderator pada malam ini dan saya juga wakil kepada moderator umum yang lain mengharapkan semua penonton pada malam ini dapat memahami dan mendalami apa yang kami cuba bawa dan mungkin boleh sharekan kepada sesiapa yang tiada dalam diskusi kita pada malam ini. Dan seruan saya kepada para penonton dan semua yang hadir pada malam ini untuk kita memahami, untuk kita berusaha sebagai seorang yang mungkin rakyat yang jauh daripada Palestin untuk kita menyumbang. Lakukanlah apa sahaja yang boleh membantu untuk kita menyelesaikan masalah Palestin ini. Sebarkanlah berita yang benar ataupun buat kajian dan sebagainya. Gunakan kepakaran masing-masing dan sebagainya. InsyaAllah, moga diskusi kita pada malam ini membuahkan kesedaran dan semangat untuk kita sebagai rakyat yang prihatin terhadap saudara-saudara kita di Palestin sana. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar. Siapa nak ambil gambar? Buka kamera semua. Buka kamera semua. Buka kamera. Okay, buat kamera semua. Kita nak print screen. Sebelah. Budak lelaki ni kat mana sebenarnya? Ha? Nampak budak lelaki kat mana? Kat rumah ke kat Kamsis? Dekat rumah. Kat rumah. Apa ramai-ramai? Rumah Ustaz. Rumah bujang. Rumah bujang Ustaz. Rumah bujang. Ha. Okey dah. Okey. Tengok muka semua. Kami student lain Ustaz. Student lain, sekolah lain. Bukan tapi PTSS lah. KPN. Apa? Masih PTSS lah ke bukan student PTSS? Okey, saya nak ambil gambar ni cepat. Ready? Buka kamera. Satu. Nanti saya share dengan Mira. Ready? Satu. Ready? 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya invite Ustaz. Okey. Ustaz best lah. Boleh. Allahu Akbar.